Saya sebut di beberapa tempat. Untungnya menjadi rakyat Sungai Limau dan negeri Kedah ini, kerana kita telah dididik oleh seorang tokoh ulama, pemimpin kita, almarhum Ustaz Azizan, tentang prinsip di dalam perjuangan, di mana apabila kita angkat seorang pemimpin, pemimpin itu mesti amanah, pemimpin itu mesti bersih, pemimpin mesti adil, pemimpin mesti berpegang kepada tuntutan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya dengar khutbah di Seberang Jaya mengingatkan kita tentang hijrah baginda Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Bukan semua di kalangan umat Islam pada ketika itu yang sanggup bersama Rasulullah untuk melakukan hijrah. Ada yang selesa duduk di Mekah kerana keluarganya, kerana kontraknya, kerana pelbagai bentuk kemewahan, tak berani untuk berjuang. Tetapi alhamdulillah, orang Sungai Limau, rakyat Kedah dididik oleh almarhum Ustaz Azizan, pegang kepada prinsip ini. Jangan lari daripada prinsip perjuangan. Sebab itu saya tak bimbang Sungai Limau ini, walaupun digempur dengan begitu rupa, disogok, bukan 1-2 juta. Tiap-tiap hari Muhyiddin turun juta-juta. 2 hari lepas dia lulus sekolah Cina, 1 juta ringgit. Kita tengok pelajar 15 orang. Bukan saya nak tolak, nak tolong boleh tolong, tetapi biar adil. Prinsipnya adil. Mengapa hari ini baru nak beri 1 juta kepada sekolah Cina, sedangkan sekolah itu sudah daif, anak-anak tidak ada sistem pembelajaran yang baik, tapi kerana nak pancing undi turun 1 juta, dia tak tahu pun 15 orang yang belajar dalam sekolah. Ini pemimpin yang kita ada. Tetapi kalau almarhum Ustaz Azizan, dia beritahu, tak apa, almarhum sudah meninggalkan kita, tetapi kita harus teruskan prinsipnya. Saudara Muhammad Azam Abdul Samad, tokoh muda, umur 37 tahun. Dia faham aspirasi orang muda. Seorang tokoh pendidik yang memahami soal pendidikan anak-anak Melayu umat Islam. Dia tahu berlaku adil kepada masyarakat Cina di Bandar dan Pekan yang telah ditinggalkan oleh Ustaz Azhar. Ini tokoh yang patut kita nobatkan pada 4 November yang akan datang. Teman-teman sebut tadi, ya kalau kita menang, insya-Allah tak ada ubah apa-apa pun. Tetapi yang penting, mesej kena bagi. Puak-puak ini, kalau dia menang, dia akan lebih ganas. Saudara Johari Abdul sebut tadi, rumah Datuk Seri Najib setahun bil elektrik 2.2 juta ringgit. Satu hari sebenarnya 6.130 ringgit. Satu hari. Ada orang Sungai Limau bil elektrik satu hari 6.000 ringgit. Setahun? Tak ada. Sebulan paling tinggi berapa? 60 ringgit? Ada? 50 ringgit. Setahun baru 600 ringgit. Najib 6.000 ringgit satu hari. Itu kita tak tahu. Rosmah ni tidur pakai lampu. Kenapa? Syahidan jawab, ialah dia rumah Perdana Menteri. Dia bukan rumah, dia kompleks. Ya kalau kompleks pun Datuk Seri Anwar bangun, yang nak pasang lampu kat taman malam-malam tu buat apa? Tak faham ke orang Sungai Limau sedang susah? Tak faham ke orang di Kedah ini masih susah? Nak dapat harga padi yang menasabah pun susah dah 23 tahun. Tapi ada pemimpin yang bermewah-mewah. Tan Sri Muhyiddin hari-hari berlega dalam kawasan Sungai Limau, dengan kupiahnya, dengan jubahnya, duduk sekolah pondok. Amboi, baik sungguh. Baru kenal sekolah pondok 3 hari, sebab pilihan air kecil dah sampai. Tapi kalau dia turun, kalau tuan-tuan jumpa Muhyiddin datang kampung Seleko, tanya dia, bil elektrik dia berapa? Kami tanya 2 orang, Najib dengan Muhyiddin. Bil elektrik rumah Muhyiddin satu hari 2.200 ringgit. Datang Sungai Limau, tuan-tuan dan puan-puan,
kita kena berjimat, berhemat, jangan boros. Kamu cermin muka kamu dulu. Habis 4 November ditampukan balik Kuala Lumpur, boros balik lah. Minggu ni dapatlah kita RM50, RM200, kain plekat, macam-macam nak bagi. Ambil. Tapi undi pas pada 4 November yang akan datang, insya-Allah. Boleh? Sebab saya nak mesej itu penting. Kalau tidak, mereka akan memperbodohkan orang Sungai Limau. Sedangkan orang Sungai Limau ada maruah. Orang Sungai Limau ada prinsip. Beritahu mereka, jangan kamu perbodohkan kami di kampung kami. Kami mahu satu pemimpin yang amanah, yang boleh mewarisi prinsip kepimpinan yang telah ditunjukkan oleh almarhum. Tadi saya singgah rumah, tak jauh pada sini ada jamuan rakyat di kampung tersebut. Jumpalah kaum ibu di situ. Dia beritahu Azmin, semalam dia tengok TV3. Saya kata, siapa semua tengok? Saya tak tengok lama lah. Dia kata dia nak tengok. Tak apalah, tengok-tengok. TV3 kata Azmin sokong GST. Anwar tak sokong GST. Dia nak laga-lagakan dia. Azmin sokong GST di Parlimen, datang Sungai Limau dia tak sokong. Ni pembohong. Jalan mudah senang. Kalau keluar je TV3 memang pembohong. Tak payah tanya saya. Keluar TV3 utusan Malaysia, ini bukan, tak ada nilai news. Ini bukan newspaper. Saya sebut ini toilet paper. Tidak ada nilai kerana kerja dia fitnah. Apa yang Datuk Seri Anwar sebut, saya sebut, Saudara Johari Abdul sebut, pimpinan Pakatan sebut, GST ini sistem percukaian yang telus, yang efisien dalam dunia hari ini. Kita tidak nafikan. Kita tidak boleh nafikan. Tetapi, dia ada tetapi. GST hanya boleh dilakukan di negara-negara yang maju, di mana pendapatan rakyatnya tinggi, di mana tidak ada jurang pendapatan yang besar. Yang itu dia padamkan. Dia hanya mainkan kenyataan bahawa kita sokong GST, tetapi dia padamkan bahagian yang kedua, yang kita kata kita hanya boleh sokong GST kalau jurang pendapatan dapat dikurangkan. Sekarang ini makcik, di Malaysia saya bertemu dengan Profesor Arif, seorang pakar ekonomi Malaysia. Sekarang ini 40% daripada rakyat Malaysia pendapatannya kurang RM3,000 sebulan. 40%. Dan 80% daripada mereka adalah orang Melayu. Maknanya orang Melayu di dalam negara ini, termasuk Sungai Limau, Kedah, Malaysia, pendapatannya masih rendah, kurang RM3,000. Maka kita sebut kalau inilah latar belakang pendapatan rakyat Malaysia, tak boleh laksanakan GST kerana dia bebankan. Yang itu pun dia padamkan. Kita kata kalau nak laksanakan GST, mesti hapuskan rasuah, penyelewengan, ketirisan, kebocoran. Itu pun dia padamkan. Sebab kalau kita lihat laporan Ketua Audit Negara yang dibentangkan dalam Parlimen, bukan laporan PAS, bukan laporan keadilan atau Pakatan Rakyat, laporan Ketua Audit Negara. Setiap tahun yang bocor, yang hilang ini jumlahnya 20 hingga 28 bilion ringgit setahun. Kalau kita boleh selesaikan masalah ini, dia beli screwdriver di Pekanlian, screwdriver tahu apa sih dipanggil screwdriver? Screwdriver. Itu bahasa Jerman ada tukar sikit. Screwdriver di Pekanlian baru RM3. UMNO beli berapa? RM500. Pandai. Maknanya dia pakar ekonomi. Putar beli komputer
Kita beli di Pekan komputer. Komputer 3.400. UMNO beli 40.000. Sebab itu bila harga dinaikkan sehingga hilang 28 bilion ringgit, yang tanggung siapa? Kita, petani, pesawah, nelayan, pemandu taksi, guru, pegawai kerajaan, semua kena tanggung hutang. Dan baru-baru ini dalam parlimen juga menyaksikan hutang negara makcik sudah 541 bilion ringgit. Ni kejap lagi nak datang ni bekas Menteri Keuangan. Tanya dia. Semalam 2 hari lepas kami beritahu dalam parlimen, sebab Puan Anwar ni bukan cerdik sangat pun. Masa Datuk Seri Anwar dilantik jadi Menteri Keuangan, ini fakta. Dia lantik jadi Menteri Keuangan, hutang negara 98 bilion ringgit tahun 91. 8 tahun dia jadi Menteri Keuangan. Bila dia dihantar ke Sungai Buloh, hutang negara turun kepada 80 bilion. Mereka tak boleh nafikan. Maknanya kerja menteri apa? Turunkan hutang. Jangan menteri berhutang. Bila Datuk Seri Anwar masuk Sungai Buloh, datang orang Kedah, Dr. Mahathir, bapa menteri besar. Kononnya dia ni orang yang paling cerdik dalam dunia, Dr. Mahathir. Dia jadi Menteri Keuangan, hutang negara naik balik. Yang Anwar dah tinggalkan 80 bilion, naik balik daripada 80, 120, 150, dia tinggalkan 200 bilion. Datang pula Tun Abdullah Badawi, naik sampai 300 bilion. Itu dalam dia tidur. Kalau dia celik, lagi besar. Datang pula Najib, daripada 300 bilion sekarang sudah 541 bilion. Ada orang berani, orang no berani jawab. Mana Jamil Khair? Ada sini Jamil Khair mana? Mana? Balik lah. Tak, kalau berani datang sini, saya nak tanya dia. Bagaimana seorang tokoh agama boleh berhutang? Sekurang-kurangnya tegur kepada Perdana Menteri, hutang tak boleh. Ini menyebabkan negara muflis. Kita kena tegur. Pemimpin yang berhutang, akhirnya negara akan muflis. Yang nak tanggung kita. Tetapi yang kita nak bawa ini, sama ada ini di peringkat DUR Sungai Limau maupun di peringkat pusat, kita nak pastikan anak-anak kita dapat keadilan. Kita nak kurangkan hutang dia supaya apa? Kita nak beri pendidikan percuma. Sekarang anak Sungai Limau ni ramai yang cerdik, tapi tak dapat masuk universiti. Nak jual berapa kelong sawah? Saya nak tanya. Kalau anak seorang bolehlah jual 2 kelong, 3 kelong. Kalau anak sampai 6, orang Sungai Limau anak banyak, 10 banyak. Saya baru 6. Itu dalam sibuk-sibuk Sungai Limau, Sarawak, Sabah. Kalau tak sibuk, boleh. Tapi satu isteri lah, satu untuk sementara waktu. Tapi anak-anak kita yang ada potensi nak masuk universiti tak mampu, mahal. Maka kita nak beri pendidikan percuma. Tapi bila tanya Najib, tanya Muhyiddin, tak boleh. Negara muflis. Tak muflis. Masalah pemimpin UMNO bila tolong rakyat, negara muflis. Kalau tolong keluarga dia tak apa. Itu yang cerita Syarizat tu. Lembu boleh duduk kondominium. Duduklah sawah sini Sungai Limau. Yang nak letak dalam kondominium tu buat apa? 250 juta Haji. Tapi kalau datang Sungai Limau, amboi, dengan slipper buruknya nak masuk sawah. Kalau saya dapat lagi saya angkat, saya buang dalam sawah. Sebab ini hipokrit. Hidup bermewah-mewahan, rakyat susah, harga barang tinggi. Sekarang harga gula dah naik. Sebab dia tariknya subsidi rakyat 34 sen. Subsidi rakyat dia tarik. Tetapi subsidi untuk tauke besar, Raja Gula tak tarik. Orang Kedah kena tahu siapa Raja Gula. Siapa Raja Gula? Syed Mokhtar.
Said Mokhtar Al-Bukhari ini orang kanan kroni kepada Dr. Mahathir. Kalau ada special branch, rakam bagi pada Dr. Mahathir. Cabar saya, memang Said Mokhtar orang kanan beliau. Kalau Tan Sri kamu pertahankan, subsidi untuk Tan Sri kamu naikkan, kamu bela orang kaya, kamu bela orang maha kaya, tetapi rakyat di bawah 34 sen pun kamu tarik. Ini kepemimpin yang kita nak pertahankan. Ia bukan Najib bertanding di Sungai Limau, yang bertanding apa? Suhaimi Lazim. Semalam saya dengar interview dia dalam TV3. Saya memang layak jadi wakil rakyat Sungai Limau, sebab nama saya sama dengan Sungai Limau. Sungai Limau SL, saya Suhaimi Lazim SL, maka saya lah layak jadi wakil rakyat. Ada ke itu? Kalau Johari Sungai Petani, apa? Nak tak siapa jalur situ? Santara Praba. Takkan itu pertimbangannya. Inilah calon Barisan Nasional. Dia fikir ke arah itu. Persoalan saya, apakah Suhaimi ini, apakah Suhaimi mampu menegur Najib? Dia berani tak tegur Najib ni harga gula dah naik, kena turunkan. Dia berani tak? Saya nak tanya. Tak berani. Dia berani tak tegur Najib? Najib sekarang harga minyak dah naik, dia berani tegur? Tak berani. Tetapi pemimpin yang berani menegur kerosakan, yang berani menegur kemungkaran, ialah Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad, calon PAS mewakili Pakatan Rakyat di Dun Sungai Limau ini, insyaAllah. Boleh atau tidak tuan-tuan? Boleh tolong tak? Ni Muhyiddin turun tak takut ke? Ha? Kalau dia bagi ambil tak? Oh, pandai orang Sungai Limau. Balai. Oh, tuan rumah. Terima kasih tuan. Ni berani tu. Tak apa. Kalau polis datang tak apa. Dia lagi dulu. Tak, jangan takut. Saya ada. Jangan usik lagi, tangkap saya. Saya 3 hari lepas kena dakwa lagi orang kamu. Baru 3 hari. Saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim 3 hari lepas makcik kena bawa ke mahkamah. Kena dakwa. Bukan kami curi lembu, bukan beli cincin, tapi sebab kami nak pilihan raya yang bersih. Kami pergi Perhimpunan Aman 3.0, kami berdua kena tangkap, kena dakwa di mahkamah. Sampai mahkamah, hakim cuti sakit, tangguh pula tahun depan. InsyaAllah kes ni tangguh sampai 5 tahun. Masa tu kita dah ada di Putrajaya. Kes pun buang, apa salah. Jadi jangan takut, orang Sungai Limau jangan takut. Muhyiddin datang bagi beras, bakal balas. Mesti balas. Balas maknanya bagi dia balik, tak boleh lah. Kalau Muhyiddin datang bagi kain pelekat, balas. Kalau dia bagi baja padi, balas. Kalau dia bagi RM500, balas. Kalau dia suruh sokong UMNO, jangan kita balas. Kita balas kenapa boleh? Silap tu. Jangan. Ini ketibaan YB Hanizah kita daripada Selangor, bekas timbalan speaker. Kita speaker Selangor perempuan punya sayangnya kita kepada peranan wanita. Dan beliau pernah jadi timbalan speaker di Selangor penggal yang lalu. Garang ni, nampak dia begitu. Saya pun dia tibai macam. Baik. Jadi tak boleh bagi ambil, sebab itu hak kita. Tanggungjawab kita ialah mempertahankan prinsip yang saya sebutkan tadi. 4 November ni kita bukan nak bergaduh dengan UMNO, dah, jangan bergaduh. Ini Ustaz Azizan dah ajar kita jaga keharmonian kampung, jaga hubungan kekeluargaan. Perbezaan politik tak mengapa, jangan kita bergaduh. Jangan dan jangan. Jaga hubungan kekeluargaan dan keharmonian. Dan saya nak tegaskan, 4 November ini bukan soal PAS UMNO, bukan soal Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat, tetapi isunya ialah di antara kebenaran
dengan kebatilan, di antara yang hak dengan yang batil, di antara yang benar dengan fitnah. Tuan-tuan pilihlah pada 4 November ini. Dan saya cukup yakin mengenali almarhum Ustaz Azizan, mengenali Presiden PAS Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. PAS merupakan parti yang telah lama berjuang, yang tidak pernah tercabut daripada prinsip perjuangan mempertahankan hak dan kebenaran. Dan wakil kita di Dun Sungai Limau ini insya Allah kita nobatkan Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau boleh kena kerja kepung ni. Kalau Syarizat datang kepung ni. Kepung, minta anak lembu, minta mak lembu, minta bapak lembu, itu halau itu. Datang pula Syahidan, minta hak tu. Tapi jangan jual maruah kita dengan kain plekat. Tolong. Jangan jual maruah kita dengan RM100. Tolong. Sebab sekarang tuan-tuan Sungai Limau diteropong satu dunia. Di Britain, di Amerika, di Turki, orang tak pernah dengar Sungai Limau. Sekarang Sungai Limau terkenal. Hebat Sungai Limau. Jadi jaga maruah Sungai Limau. Kerja kuat. Saya tahu sini ramai pesawah, ada yang sebahagian nelayan dan petani yang memang tidak dapat pembela. Datuk Jo tadi sebut, Saudara Anwar Ibrahim bantu pesawah di negeri Kedah ini 23 tahun ketika beliau Menteri Pertanian dan kemudian Menteri Keuangan. Sanusi Jonet masa itu Menteri Besar, tak berani datang, ada demonstrasi di Aruslah. Sanusi Jonet tak turun, Dr. Mahathir pun tak berani turun. Yang turun bertemu dengan pesawat ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dengar masalah pesawat, yang menghayati masalah harga padi ketika itu, yang berlarutan sampai hari ini. Setelah mendengar rintihan pesawat, maka ketika itu Datuk Seri Anwar naikkan subsidi harga padi. Tapi setelah beliau dipenjarakan 23 tahun, pesawah-pesawah di negeri Kedah ini dipinggirkan, tidak dipedulikan dan tidak mendapat habuan daripada kerajaan. Sedangkan mereka mendapat untung yang besar, bukan 1-2 juta, berbilion ringgit, kerana untuk golongan kerabat menteri dan golongan maha kaya sahaja. Ini mesej yang perlu diberikan oleh penduduk Dun Sungai Limau pada 4 November yang akan datang. Kerana walaupun kita orang kampung, kita orang yang menjadi pesawah dan nelayan, tapi kita ada maruah, kita ada integriti, kita ada prinsip. Beritahu kepada mereka, jangan perkotak-katikkan kampung kami, jangan hina kami. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah pada 4 November ini kekalkan Dun Sungai Limau sebagai kubu kuat PAS dan Pakatan Rakyat untuk meneruskan perjuangan almarhum Ustaz Azizan Abdul Razak. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Jadi kawan-kawan yang lain akan teruskan bicara pada petang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita. Tidak mudah di sini sampai lama berjuang kita, pernah kena dakwa, tapi masih kental semangat perjuangan. Umurnya sudah 80. Saya nampak macam 41. Itu pejuang-pejuang yang ada dalam PAS dan Pakatan Rakyat. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah membantu kita dan memberi kemenangan kepada kita pada 4 November yang akan datang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.